Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membincangkan kimia bab 8 berkaitan dengan bahan buatan dalam industri. Di sini terdapat beberapa topik yang kita akan bincangkan. Yang pertama ialah pengelasan kaca, yang kedua sifat kaca, yang ketiga kegunaan kaca, yang keempat pengelasan seramik, yang kelima sifat seramik dan yang keenam ialah kegunaan seramik. Pelbagai jenis kaca dengan sifat yang berbeza akan terhasil apabila silika dipanaskan bersama bahan kimia lain. Manakala bahan seramik pula terhasil melalui proses pembentukan dan pengerasan menggunakan kaedah pemanasan pada suhu yang tinggi. Di sini terdapat beberapa jenis kaca. Yang pertama ialah kaca silika terlakur, yang kedua kaca soda kapur, yang ketiga kaca borosilikat dan yang keempat ialah kaca plumbum. Bagi kaca silika terlakur, ia dihasilkan daripada silika atau silikon dioksida. Kaca soda kapur pula dihasilkan daripada silika, soda atau natrium karbonat dan batu kapur atau kalsium karbonat. Bagi kaca borosilikat pula, ia dihasilkan daripada silika, soda, batu kapur, boron oksida dan aluminium oksida. Untuk kaca yang terakhir iaitu kaca plumbum, ia dihasilkan daripada silika, soda dan plumbum 2 oksida. Seterusnya ialah sifat-sifat kaca. Sifat bagi kaca silika terlakur ialah luksina, mempunyai ketulinan yang tinggi, takat lebur tinggi dan tahan haba. Bagi kaca soda kapur pula ialah mudah dibentuk, tahan bahan kimia, takat lebur rendah dan tidak tahan haba. Seterusnya, kaca borosilikat pula ialah sangat tahan haba, tahan bahan kimia dan takat lebur yang tinggi. Akhir sekali, sifat bagi kaca plumbum ialah luksina, berketumpatan tinggi, indeks biasan tinggi dan takat lebur rendah. Seterusnya ialah kegunaan kaca. Seperti yang kita tahu, kaca terdapat pelbagai jenis serta pelbagai kegunaan. Yang pertama ialah kaca silika terlakur. Kaca silika terlakur digunakan sebagai alatan kaca dalam makmal, cermin teleskop, kanta optik serta turus ultraungu. Seterusnya ialah kaca soda kapur. Kaca soda kapur ini biasanya terdapat pada mentol, kaca tingkap, cermin dan juga bekas kaca. Bagi kaca borosilikat pula, kaca ini sering digunakan dalam pembuatan lampu automobil, radas dalam makmal, kaca ketuhar serta pinggan mangkuk. Akhir sekali ialah kaca plumbum. Kita dapat lihat bahawa kaca ini digunakan dalam pembuatan prisma, pinggan dan mangkuk kristal, bahan hiasan kristal serta radas kaca kristal. Di sini terdapat jenis-jenis seramik. Jenis-jenis seramik terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah seramik tradisional dan yang kedua ialah seramik termaju. Seramik tradisional diperbuat daripada tanah liat. Tanah liat dicampur dengan air kemudian dibakar pada suhu yang tinggi bagi membentuk sesebuah seramik. Manakala seramik termaju pula diperbuat daripada bahan bukan organik. Bahan bukan organik yang kita ketahui adalah seperti oksida, karbida dan nitrida. Sifat seramik ialah pertama, keras dan kuat. Contoh, jibin, simen dan batu bata. Kedua, tahan tekanan dan haba yang tinggi. Contoh, relau, reaktor dan nuklear. Yang ketiga, lengai terhadap bahan kimia, tidak mengakis dan tahan lama. Contoh, pinggan, pasu bunga dan porselin. Keempat, pelebat haba dan elektrik yang baik. Contoh, ketuhar, fuse dan pembakar roti. Yang kelima, bersifat semikonduktor dan boleh menyimpan cas. Contohnya, microchip. Yang keenam iaitu yang terakhir ialah tahan mampatan dan tahan kakisan. Contoh, gigi palsu dan kaki atau tangan palsu. Seterusnya pula ialah kegunaan seramik. Seramik boleh digunakan dalam pembuatan bahan binaan, barang hiasan, bidang pengangkutan serta alat elektrik.
Seperti yang dapat kita lihat di sini dari segi pembuatan bahan binaan, seramik digunakan dalam pembuatan jubin, simen serta batu bata. Dari segi barang hiasan pula, seramik juga terdapat pada pinggan mangkuk, jubin dan juga pasu bunga. Manakala dari segi bidang pengangkutan pula, kebiasaannya seramik digunakan dalam komponen enjin kapal terbang dan juga jet. Akhir sekali, kita dapat lihat bahawa seramik digunakan dalam ketuhar, fius, palang pencucuh serta pembakar roti.